Okey, selamat kembali ke Ahyat Ishak Show. Banyak yang Ahyat borak-borak dengan Datuk Nazri dalam bahagian pertama tadi. Dan kita nak teruskan perbualan kami ini tentang isu-isu undang-undang, Datuk. Now, ramai orang rasa undang-undang hartanah ni dia macam benda yang kering, boring, or at least dia rasa macam aku dah lantik peguam kot, aku bayar. Ini memang tugas dia lah. So penting ke seorang pembeli rumah tu, pelabur hartanah ke atau penjual itu, dia penting tak nak tahu pasal undang-undang ni? Dia bergantung. Okey. Kalau dia memang jenis beli rumah setiap tahun, eloklah dia tahu. Tapi majoriti membeli rumah tu mungkin sekali atau dua kali seumur hidup. Jadi apa yang dinasihatkan ialah dia sepatutnya mendapatkan khidmat peguam yang bagus lah. Dia tak perlu tahu pun A to Z, sebab itu dah memang tugas peguam yang akan menguruskan dia punya pembelian rumah. Tetapi at least dia mendapat seorang atau melantik firma guaman yang boleh memberi penerangan tentang proses pembelian rumah dia. Sebab setiap rumah tu dia punya proses tu mungkin berbeza. Beli apartmen lain, kondo lain, landed lain, beli yang tanah ada geran lain, yang tak ada geran lain, yang pemaju dah bankrupt lain, pemaju yang ada lain, yang masih masa title lain. Jadi dia ada pelbagai bentuk dan jenis transaction. So the best is to get to appoint a legal firm yang boleh memberi penerangan dan respon kepada pertanyaan-pertanyaan. Macam mana selalunya macam mana nak tahu firma tu bagus? Macam mana pembeli penjual tu akan jumpa firma ni? Saya membayangkan saya membayangkan saya ni pembeli sekali seumur hidup, dua kali seumur hidup kan. Macam mana pula nak memilihnya? Itu pun satu hal juga. Ya, memang satu hal tu. Sebab dia pun macam saya kata, dia bukan kerap membeli rumah kan. Kalau beli baju tu okey, dengan sebab legal firm satu tak boleh iklan secara terang-terangan. Yang kedua, kalau macam baju, dia tahu brand apa dia cari, dia tahu mana nak cari kan. Nak beli Zara ke, nak beli apa-apa ke, dia tahu mana nak cari. So probably dia boleh buat sedikit kajian dengan Google, ataupun tengok siapa yang rajin buat sharing contohnya kan, ataupun feedback daripada kawan-kawan yang pernah menggunakan firma guaman. Cuma trend sekarang ni, kalau yang memberi rumah subsale ni kebanyakannya bergantung kepada siapa yang direkomend oleh ejen. Ya, okey, selalunya ejen lah yang akan recommend. Okey, yang ni lawyer but ni. Even kalau ejen recommend pun, not necessarily bahawa firma guaman tu bagus atau sesuai untuk dia. So, tapi itulah pilihan yang dia ada, sebab dia tak pernah berurusan dengan peguam. Mungkin dia ada ketakutan ataupun ada rasa macam betul ke peguam aku lantik ni, sebab lebih baik dia ikut apa siapa dia recommend oleh ejen daripada dia pergi memilih sendiri. Takut dia pula terkena, nanti ejen cakap pada muka dulu tak nak ikut siapa yang saya recommend. So isu-isu semacam itu. So probably dia boleh Google, sebab zaman sekarang ni senang nak cari. Walaupun kita ada 20,000 lebih peguam di Malaysia, dan separuh ada di Lembah Kelang, meaning di KL dan di Selangor. Ataupun dia boleh juga cari peguam-peguam yang menjadi ahli harta guam, di mana saya sebagai presidennya, insya-Allah ahli-ahli kita ni okeylah, reliable untuk kita lantik sebagai apa peguam. persatuan tadi tu? Persatuan Guaman Hartanah Malaysia. So dia panggil harta guam. Harta guam. Jangan salah sebut, nanti jadi harta geram dia lain. Geram tengok. Geram je tengok, dia harta guam. Harta guam adalah satu persatuan yang apa persatuan apa ni? Majoriti ahli kita adalah peguam-peguam hartanah. Okey. And adakah majoritinya orang Melayu, orang Islam kita? Ya. Harta guam. Adakah itu syarat wajib untuk join harta guam? Bukan syarat wajib. Oh, tetapi naturally hanya yang Muslim akan join this. Sebab membership kita pun kita masih menggunakan kaedah by recommendation. Walaupun dia terbuka untuk ahli luar ataupun sesiapa yang nak join yang memenuhi syarat keahlian, but still kita minta recommendation lah. So Datuk sebagai presiden Harta Guam, dan kenapa Datuk kata boleh cari lawyer-lawyer di Harta Guam? Why? Because adakah diorang ni lebih trustworthy atau lebih professional? Yes. Lebih trustworthy lah. Lebih trustworthy, lebih professional, sebab kita discuss banyak perkara dalam WhatsApp group kita. So kita nak menjaga nama baik Harta Guam juga pada masa yang sama. Jadi memang hasrat saya nak menjadikan Harta Guam ni sebagai satu tempat di mana rakyat boleh mencari
peguam-peguam hartanah di kawasan-kawasan mereka. Sebab kita ada ahli daripada utara, selatan, Terengganu, Kelantan, Pahang dan sebagainya. Jadi kalau macam Tuan Ahir kata, di mana mereka boleh mencari selain daripada kes subsale, daripada ejen yang recommend, probably dia boleh tengok juga di Facebook Harta Guam siapa ahli-ahli mereka kan. Yang okey lah, kata dah tak kenal sangat, ni sepatutnya okey lah sebab dia member Harta Guam. Macam tu lah. Okey. So adakah patutnya kita memilih peguam yang memang dari kawasan yang sama? Tak semestinya. Dalam transaksi hartanah ni tak semestinya kita menggunakan peguam yang lokal. Kalau contoh kita beli rumah di Alustar, tak semesti, dia bukan wajib kita menggunakan peguam di Alustar. Dia boleh guna juga peguam di KL ataupun peguam di Ceras, kan, di Bandar Seri Mansuri boleh. Tetapi perlu diingat juga bahawa isu-isu tanah dan properti ni adalah di bawah kawalan state. So setiap state mungkin dia ada cara yang berbeza untuk pendaftaran. Dia more or less similar tapi ada sedikit perbezaan. So kalau yang dah biasa buat di sana, bolehlah peguam tu buat, tak ada masalah. Dan tapi mungkin kita juga kena consult juga apakah trend ataupun amalan di pejabat tanah di sana. Contohnya especially kalau di Kelantan, Terengganu, memang kita galakkan untuk kita consult local lawyers to find out macam mana dia orang punya amalan di sana. Tapi secara normal orang akan mencarilah, kalau dia beli rumah di Alustar, dia akan carilah lawyer di Alustar, betul tak? Selalunya macam tu kan? Selalu macam tu. Tapi setengah daripada 20,000 lebih lawyer di Malaysia ni ada di Selangor dan KL kan? Wow. Memang sangat sengit persaingan dia. Sengit dah juga sebenarnya. Tapi kita masih tak dibenarkan untuk mengiklan secara terang-terangan. Kalau tidak, saya rasa mungkin saya pun nak buat juga macam founder kan. Di setiap highway tu ada je kan, daripada KL sampai Seremban muka saya je. Kenapa dia tak benarkan buat macam tu? Sebab kita tertakluk di bawah Legal Profession Act. So I think walaupun akta tu dah lama, sebab to maintain professionalism, because the moment you allow people to advertise, takut-takut ada banyak contohlah macam iklan pemaju untuk jual rumah kan, yang dah kena ada beberapa perkataan yang kena ban. Contohnya macam KLCC View, 15 minutes from this. So sama juga macam peguam. I think sebenarnya dia nak kekang tu ialah kalau kita mengatakan we are the best property lawyers in town, itu yang tak boleh. Because sekarang zaman-zaman media sosial ni, macam mana you nak stop people from appearing in this kind of platform kan? Tapi yang itu masih tak boleh lah. Overclaim lah, kita nak overclaim dan we are the best and the cheapest kan. You come today, yesterday siap kan. Macam tu tak boleh lah. Yelah, kerana marketing gimmick ni, dia risau dia akan keluar ayat-ayat macam tu kan. Yelah, bila you buat marketing kan, dia boleh lah. So tak maintain professionalism. I see. Tapi at the same time nampaknya macam bidang-bidang medical ni pun dah agak longgar jugalah. Ramai juga advertise kan. So dia so macam mana, macam mana kita ni sebagai pembeli atau penjual, kita nak tahu legal firm tu bagus kita pun risau kan, because kita pun dimomok-momokkan kes-kes scam so, kalau pun. Kalau tak kenal sangat, memang kita kena tengok, kena Google lah nampaknya. Kita tengok website dia, ada website ke tidak. Sebab because ada firm yang kecil pun dia menghadapi masalah juga untuk even menyediakan website. Memang kita pun faham sebab itu semua cost kan. Nak menyediakan website pun dia tidak ada cost dia tak cukup pendapatan untuk buat website sendiri. So itu risaulah kita tak kalau nak ambil risau macam tu. I mean abang kata apa, logical thinking macam logical thinking. So senang macam ni lah. Senang tengok Harta Guam, cari geng-geng Harta Guam untuk urusan-urusan hartanah. Di seluruh Malaysia ke ada? Ada. Malaysia. Setiap negeri tu ada wakil. Dan sahabat-sahabat kita juga kan. Okey, alhamdulillah. Okey, antaranya lah selain tu. Sebab kalau website dia pun kadang-kadang kau boleh pakai sangat, sebab mana yang lebih mampu tu dia pakai SOE kan, atau SEO kan? SEO, Search Engine Optimization. So firm dia je lah naik. Tu bukan makna dia yang paling bagus. Tapi katanya tak boleh advertise dalam internet. Boleh advertise dia ramai je buat untuk
pakai Dia NGO. Google tu Because we are giving information about our firm. Oh, Those okay. Those are considered as informative material. Alright. Okay, so itulah sedikit soalan tentang bagaimana nak mencari lawyer. Sebenarnya apa tugas? Kan saya kata susah-susah cari je saya kan, macam iklan pula. Tak, itulah sebenarnya kan Dato', one thing kan, saya ingat lagi satu ketika tu, di kala firma-firma ada yang tutup atau yang mengecil, di kala itu Dato' tambah pula lawyer. And how's the progress right now, and why is that happening pula? Walaupun persaingan tinggi, but your firm still continue to grow. Yes, okay. Satu, sebab saya punya matlamat adalah untuk deliver yang bukanlah yang paling terbaik, tapi yang terbaik yang saya mampu kepada klien-klien saya. So saya selalu berpesan kepada anak buah saya bahawa orang ni datang lantik kita, matlamat dia mudah. Dia nak, yang penjual nak duit, yang pembeli nak rumah dia on time. So itu je tugas kita. Kita kena buat yang terbaik. Jadi in order to deliver the best, saya kena ada tim yang kuat, kena ada tim yang cukup. Dan bila saya ada tim yang kuat dan cukup, saya berasa yakin, dan dia menjadi satu moral booster kepada saya personally, untuk saya keluar dan bertemu dengan klien-klien ataupun mendapatkan klien. So kalau saya punya platform tak ready, macam mana saya nak pergi market? Itu sebab tu saya buat macam tu. Wow. Belum tentu lagi ada job, tapi saya punya team dah ready. Maknanya Datuk siapkan capacity je dulu. Yes. And it's a risk and it's an investment juga, tak? Yes. Dan Alhamdulillah the business come. Business come. Syukur. Alhamdulillah, yes. So mungkin ada bezanya kalau orang contohnya Google website, dia tengok firman ni ada 2 peguam, berbanding dengan firman ni ada 12 peguam. Tentu profesinya akan berbeza. Macam mana dia boleh maintain seramai ini? Itu belum tengok firm-firm yang lebih besar, yang ada 50 partner, 200 peguam. Macam mana dia boleh manage? Kalau dia orang boleh buat, kenapa saya susah nak buat? Itu yang saya selalu fikir. Dan itulah, that's why saya sekarang dalam mood expansion juga. Saya nak buat syariah juga, saya buat human resource issues. Dan pewarisan walaupun juga saya kan? dah 30 tahun praktis, ada orang kata pension je lah, tapi tak boleh. Because nanti because I still have the desire, I'm still hungry, I still want to go do something new. Wow. So berapa umur Datuk sebenarnya? Saya 55. 55 Yeah. Dan masih bercerita tentang expanding the business, growing the business. Yeah. Dia macam Hayat dapat rasakan your energy tu sama je macam orang-orang muda. Kalau ada energy macam orang muda, lagi jauh saya pergi, saya rasa. Sebab itulah, kalau saya tengok, sebab nanti kalau saya pun tak rajin, saya tak nak staff saya tengok apa bos tu tak rajin, dia orang lagi lah tak rajin. Jadi dia mesti ada tu. Sebab saya tengok dan saya bersyukur sebab Allah masih bagi saya kesihatan. Saya masih boleh bergerak, boleh jalan. Kalau dibandingkan dengan kenalan-kenalan saya yang dah uzur kan, jadi dia dah stop dah, tak boleh buat apa dah. Wow. Jadi yang itu adalah satu kelebihan yang Allah masih bagi pada saya. So jangan kita kufur nikmat. Jangan kufur nikmat, dan gunakanlah sebaik-baiknya. Walaupun masih banyak lagi yang secara personally yang diri saya perlu dibetulkan. Nanti orang kata macam bagus je dia cakap kan, kat masjid pun jangan nampak je. Itu adalah proses untuk kan kita berdoa dapat hidayah dan buat perkara macam ni, selesaikan hutang. So paling tidak pun azam tu dah ada. So macam mana kita nak ni? So, kalau Tuan Ahyat kata saya 55 pun masih nak proceed ke, saya ada klien yang umur 60 lebih lagi rajin, masih proceed, masih nak membesarkan perniagaan. I think probably bukanlah, nanti orang kata tipu pula when you say, bila kita dengar orang kata money is not the motivation, it's the passion. Kerana bohong juga. Money, you still need money. When you need money, then you can accomplish your passion. Kalau tak ada duit, macam mana nak buat? Passionnya sebab sekarang, tapi duit tak ada, tengok je lah. So you have to have this. Okay, Datuk, saya selalu bagi nasihat kepada student-student baru. Sebenarnya kalau nak cari satu firma guaman ni, you kena tengok dia punya lawyer dia tu.
And kalau lawyer dia tu juga seorang pembeli hartanah. Dia pun sendiri ada passion pasal hartanah. And lagi-lagi kalau dia sendiri investor hartanah, macam mentor-mentor saya yang awal tu yang mengajar saya tentang undang-undang hartanah, mereka ni lawyer hartanah tapi very aggressive investors. Selalunya firma-firma macam tu dia punya energy tu berbeza. Dan cara dia service orang yang nak beli rumah, nak jual rumah, dia lebih special. Kerana dia sendiri melalui proses tu, dia sendiri excited, dia sendiri tahu game dalam gelanggang ni. So do you agree with this? Ya, saya setuju. That's why saya rasa bila saya letak diri saya dalam kedudukan sebagai penjual pernah, sebagai pembeli pun pernah. Jadi saya rasa saya lebih faham apa yang mereka nak. Dan that's why saya juga encourage lawyers saya untuk pergi beli rumah. Then you know how they feel when they buy houses, apa yang diorang nak. So yang itu nak kena alami sendiri kan. Dia sebab macam makanan sedap. Ayat cakap sedap, saya kata tak sedap. Tapi makanan yang sama. Jadi selera tu berbeza. We have to taste it. Dan kita boleh define what is sedap. And the worst thing is, if you tak pernah makan pun, you nak cakap sedap atau tak sedap pun you tak tahu. Tak tahu. Tapi dia kata sedap. Pasal review kata sedap. Oh, itu tak bagus lah. Jadi sama juga macam lawyer saya, you have to go and buy houses kan. Then you tahu proses dia macam mana. Kalau you sendiri dapat pemaju yang tercedok dan sebagainya, you sendiri rasa, you pun rasa marah. That's why kita kena bantu kita punya klien. Sebab kita tak, bukanlah kita tak nak dia lalui. Kalau kena lalui lah. But how we manage it, how we communicate it, and how we satisfy client dengan yang macam ini. Okay, so untuk now when we talk about nak mencari lawyer tu kan, dia pun ada pengalaman sendiri, so lebih baguslah servis dia kepada kita kan. Saya ada pernah sebut cara nak tahu lawyer tu bagus, peguam hartanah tu bagus ialah tanya dia, you dah beli rumah tak? Kalau dia cakap dah, dan dia selalunya dia lebih, I think the two words, dia lebih empathy, dan dia pun emosi dia tu pun dia akan memahami dan dia akan menjagalah. I mean that's to me lah. Can you imagine a tour guide nak cerita tentang Turki tapi dia sendiri tak pernah pergi Turki, dan dia hanya dengar orang pergi Turki. Contoh, I'm just giving an example kan. But I'm sure there's a lot of lawyer juga yang dah banyak membantu klien-klien walaupun dia sendiri belum pernah membeli atau dia beli 1-2 sahaja kan. But I'm sure dia do a great job juga. But kita sedang bercerita macam mana nak cari the really good ones lah kan. Okay, so Datuk, kita nak cerita sekarang ni tentang nasihat as a peguam hartanah, especially on the isu-isu undang-undang. So apakah isu-isu yang biasa rakyat Malaysia hadapi yang dia sangat berkait dengan isu undang-undang? Maybe I'll just give an example, like maybe for example, kalau pembeli undercon punya projek, beli daripada pemaju, apa antara isu-isu dia, dan maybe untuk manfaat penonton dan pendengar, apa yang dia orang boleh buat? Okay. So biasanya itu ya, bila kerajaan nak cadangkan buat build dan sell tu, ramai yang tak setuju juga. Siapa yang tak setuju actually? Especially pemaju lah. Okay. Right, because they get their property funded by loans taken by the by the buyer. Buyer, betul. Okay, so ini keluar sini. So isunya ialah bila sell dan build, kita tak dapat produk. Bila siap, satu masalah utamanya ialah defect. Yang ini memang banyak berlaku, sangat banyak berlaku. Tetapi ada pemaju yang bertanggungjawab dan repair. Okay. Ada yang take their own sweet time to repair. Ada yang tak repair langsung. Ya Allah. Okay, dalam 10 berapa agaknya yang mengutarakan janji untuk repair dalam pengalaman Datuk? 7 lah. Oh, majority. Tapi 3 tu yang buat hal. Tapi dalam 7 tu pun saya tak kata semuanya up to expectation. Mungkin ada lagi lah. Tapi sebab itu dah terkandung dalam agreement dia orang kena buat. Sebab kalau tak kena buat dan diberi sekali lagi peluang oleh buyer untuk mereka rectify, buyer boleh lantik kontraktor yang lain untuk attend to the defect dan boleh claim daripada pemaju. So instead of claim, pemaju repair sendiri lah. Because I think
most of the developers dia orang ada team dia untuk rectify the defect. So maksudnya dia orang sendiri pun expect ada defect. Betul. Because not all the time dia orang ada dekat site untuk monitor the workmanship. Walaupun ada site manager dan sebagainya lah, tapi of course because when you have a rampant development, the quality of labour tu mungkin tak berapa bagus lah. So jadi macam tu. Satu defect. Number two is late delivery, LED yang orang panggil kan. You claim for liquidated ascertain damages lah. Maksudnya patutnya dapat pada 1 bulan 1, tapi rumah you deliver 6 bulan lambat. So you are entitled to claim for compensation for the delay. Yang itulah. Yang ketiga, isunya ialah developer pula charge late payment interest. But during the progress claim, mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan loan tu lambat di-disburse kepada pemaju as per progress claim. Dan bila masalahnya pula benda tu di-charge semasa ambil kunci. Bila ambil kunci baru keluar alamak kena bayar pula. Mula dah cakap Datuk, yang nombor 3 ni yang paling sakit hati memang. Dah lah bukan masalah kita. Kita dah dapat pembiayaan bank. Bank tak tahu apa jadi, bank yang lambat bayar kepada pemaju. Pemaju pula tiba-tiba keluar bil beribu-ribu ringgit. Contoh 3,000, 5,000 ringgit. So the blame game will start lah masa tu. Kan dia akan minta pemaju bagi diskaun. Pemaju kata lawyer salah, lawyer kata bank yang salah, bank kata borrower yang salah. Dan borrower pula kata banker yang proses loan pula salah. So dan ini memang kalau pembeli rumah memang rasa sangat-sangat tertekan, rasa sangat-sangat tertipu, rasa macam kenapa pula ni aku nak kena bayar, nak bayar late payment charges pula. Kita kan dah ada urusan bank. Dan dalam pengalaman saya, Datuk, can you please correct me if I'm wrong, because you have 30,000 cases, I only have maybe not even 100 cases. Dalam pengalaman saya tak pernah boleh waive lah penalty ni. Yang bolehlah dapat sedikit diskaun. Dan dalam pengalaman saya, I don't know, is it 20 or 30% dapat diskaun tu pun kira dah satu kejayaan nikmat besar, satu nikmat. Is this true? Dia bergantung kepada developer. Ada yang boleh waive semua pun ada, tapi selalunya jumlahnya selalu jumlahnya tak banyak lah. Yang tak sampai 1,000 ke apa? Yang tak sampai 1,000 lah. Tapi ada juga yang 1,000 because the system dah calculated dah. Dia sepatutnya ada banyak ini. Tapi developer sendiri admit ada at certain stage memang kami yang lambat. So dia waive. So apa orang kata apa benda yang lambat? Developer boleh lambat. Yes, because ada developer yang dah charge the title kepada bank untuk dia commence the project kan. So masuk the third stage of claim, contohnya duit tu dibayar kepada bank yang memberi pinjam kepada pemaju. So nak tunggu buat discharge, title tu keluar, semua ambil masa kan. Semua ambil masa. Boleh jadi delayed sehingga kita lah terkena penalty late charge tu. So mungkin di situ delaynya dah 2 bulan. So 2 bulan kemudian baru bank pembeli ni boleh disburse. So dalam sistem dah calculated dah tu lambat 2 bulan. So dia akan keluar lah berapa kena tutup. So kita pergi balik pada pemaju, dia akan waive lah that 2 months period. Tapi kalau dia tak pergi minta, dia tak bagilah. So apa nasihat kepada pembeli yang mungkin terkena yang kes nombor 3 ni? Apa nasihat? Maknanya dia tiba-tiba dia nak ambil kunci, tiba-tiba dapat satu bil late payment charges. Pemaju yang nak charge kita kerana kita lambat bayar dia. So tak tahulah, katakan let's say 1,000 atau 2,000 ringgit. So apa nasihat? Pergi balik kepada peguam yang attend kepada loan. Kepada pembiayaan bank Because ada 2 peguam tu. Peguam yang buat SMP dengan peguam yang buat pembiayaan. Peguam SMP pun peguam loan yang lebih penting dapatkan kronologi of event. Dan kita boleh detect delaynya di mana. Mungkin di pihak pemaju sendiri, mungkin di pihak bank, atau mungkin diri sendiri yang lambat. Sebab ada juga yang kerana nak cepat buat processing loan, so dah approve, keluar letter offer, tapi bila lawyer buat documentation ada sikit-sikit mistake yang menyebabkan banker kena proses dan buat supplementary letter of offer. So nak buat sub LO ni pun dia boleh jadi lambat. Dan kalau sub LO ni tak sempurna, loan pun tak boleh disburse. So ada situation yang macam itu. Yang kedua, situation yang macam saya cakap tu sebab nak kena discharge sebab ada loan, pemaju ada ambil loan dan charge property tu. Then
Dan ketiga mungkin masalah communication, surat tak sampai dan sebagainya, ataupun developer sendiri yang lambat keluar. Jaranglah developer lambat keluar notice, progress notice ni, tapi ada kat yang terlambat. So dalam hal ini peguam tak ada apa-apa charge extra. Tak ada. Inilah sebahagian servis yang kita duk bayar tu kan. Sepatutnya lah. Sepatutnya. So kadang-kadang ada juga pembeli yang dia risau, dia takut nak pergi jumpa lawyer, nanti kan kena charge lah apa kan. Tapi yang paling penting bila dapat claim tu, yang pertama kena tenang dululah. Tarik nafas dulu, tenang dulu. Tenang, and then consult lawyer. Jangan terus nak melenting, sebab kadang-kadang bukan salah kita pun. Okay, boleh fight lagi lah. Boleh minta lagi lah, boleh fight lagi of lah. course, saya tak guna perkataan fight lah, tapi boleh bincang lagi lah. Boleh dibincangkan. Okay, bawa bincang, jangan fight. Okay, and the best case scenario 100% waive, tak perlu bayar. Best case scenario. Probability kebarangkalian untuk dapat best case scenario tu kita pun tak pasti, maybe it's a small percentage, maybe 10% or maybe even less. To get some discount is high percentage maybe. Sebab ada juga yang menggunakan ada juga developer yang menggunakan itu sebagai tools untuk kontra balik dengan interest yang dia sepatutnya bayar kepada pembeli sebab delay. Pun ada juga. So dia nak sengaja cari, aku nak saya tak tahulah dia sengaja atau tidak, tapi macam tu lah. So, ni tarik-tarik tali lah. Saya kena bayar dia 2,000. Baik, saya insist on charging him the late payment interest, so kita boleh kontra. Boleh jadi juga. Settle juga macam-macam. So, lagi satu, kalau developer keep on insisting, bayar, you lambat. Oh, kalau you all yang lambat, you all minta discount. Bila I yang lambat, you bayar penuh, bagi penalty penuh. Okay. So I like that word. Semua boleh bincang sebenarnya. Jangan melinting dulu. Saya rasa developer pun dia pun faham. Okay. Dia orang tahu dah, dia dah expect dah benda ni. Bila you issue claim for late payment interest, of course the buyer will come back and discuss, ataupun melenting, marah dan sebagainya. Dia dah expect dah tu. Okay, so this is good discussion. Dan perbualan kita ni, saya fikirkan dia akan banyak manfaat kepada pendengar dan penonton. Okay, InsyaAllah. Berbalik kepada yang case defect. Kan kita ada 7 dalam 10 pemaju akan kotakan janji. Pada mutu bagaimana, yang itu subjektif. Okay. Tapi ada 3 daripada 10 pemaju ni dia tak kotakan janji dia untuk merepair, untuk membaiki defect-defect ni. So apa yang pembeli boleh buat? Okay, dia boleh, memang ada peruntukan dalam agreement bagaimana mereka menangani masalah ini untuk pemaju-pemaju yang tak attend kepada laporan defect mereka. Satu ialah untuk melantik kontraktor lain dan claim daripada pemaju berkenaan. Yang kedua, kalau pemaju pun masih buat pekat saja, mereka boleh filekan tuntutan di tribunal tuntutan perumahan. Ramai orang tak tahu dah tu. TTPR. TTPR. Tribunal tuntutan pembeli rumah. TTPR ni bawah KPKT sendiri. Okay, so ada satu macam mahkamah lah kan. Macam tujuannya adalah untuk mempercepatkan dan mempermudahkan proses tuntutan oleh pembeli. Sebab kalau pergi mahkamah, mereka risau lambat dan sebagainya, ataupun tidak ada kemampuan untuk pergi ke mahkamah. Sebab kalau pergi ke mahkamah ni nak kena lantik peguam pula, sudah kos lagi. Claim belum tentu dapat kan. Ataupun dapat claim, peguam pula charge tinggi. Habis kat peguam. Habis. Jadi mungkin kemungkinan itulah kan. Dia fees lawyer dia pun subjektif, dia tengoklah ambil yang macam mana kan. Ada yang dah senior ke, yang junior ke. Lah. So kerajaan diwujudkan melalui KPKT sendiri. Satu, dia kerana nak bypass mahkamah punya hassle, dia cipta satu tribunal. Tribunal tuntutan pembeli rumah untuk kes-kes macam ni lah. Untuk kes-kes macam ni. So any claim below 50,000, below 50,000, tribunal ada bidang kuasa untuk mendengar. If more than 50,000, you have no choice but have to go to file the claim di mahkamah. Ke mahkamah yang kita nak elakkan dari in the first place tu kan. So selalunya apa kes yang masuk kat dalam tribunal ni up to 50,000? Dia pun ada bidang kuasa juga, bukan semua kes boleh masuk. So satu adalah kes defect, yang kedua adalah kes tuntutan LED. So two cases saja yang difailkan di tribunal. So ada pemaju yang tak nak membayar LED. Contohnya sepatutnya siap 1 hari bulan Januari 2024, tapi dia lambat. So dia akan ada kiraan itu. Dan kita boleh pergi ke TTPR ini untuk tuntut. Hello pemaju, you dah lambat ni, you kena bayar saya sekian banyak, 10,000, saya nak tuntut.
Okay, so bila dah jatuh hukum kat dalam tribunal tu, berapa kebarangkalian pemaju akan bayar? Adakah semua daripada 10 akan bayar? Tak juga. Tak semestinya bila tribunal dah bagi award, so maknanya kita menang kes. Menang kes. Okay, menang kes. So akan diberi tempoh kepada pemaju untuk bayar. Okay. So ada pemaju yang semasa tu dalam mahkamah tu pun dia minta untuk bayar installment. Ada yang tidak, so dia akan ada yang honor judgement tu dan bayar. Tapi ada juga yang tak bayar. Jadi dia menjadi kerja tambahan pula kepada buyer. Betul. Nak kena kuat kuasakan award tu, nak kena pergi mahkamah juga. Allahu Akbar. Untuk buat tuntutan. Ada pula yang pemaju yang mampu. Of course lah, pemaju lebih mampu. Biasanya dia berbanding dengan buyer. Dia akan membawa kes tu ke mahkamah untuk dirayu, ataupun dia panggil semakan penghakiman atau judicial review. So benda tu drag lagi. Dan itu pun drag dari segi masa dan cost juga yang perlu ditanggung, betul? So buyer lah yang suffer at the end. Kena tunggu. Sebab dia tak nak bayar lagi. Dia kata the case is subject to judicial review, so we have to wait lah until the next hearing. Selalunya kalau dah menang kes, di tribunal, dalam 10 kes tu berapa pemaju yang saya akan? Saya tak ada statistik tu lah. Okay. Saya tak berani nak cakap berapa yang bayar. Tapi ada yang bayar, ada yang tak lah. So tak tahulah, mungkin 50-50 lah. Mungkin 50-50. Aduh. Tapi ada juga yang sampai hari ni selepas tahun lebih pun tak bayar langsung, ada juga. Dan akhirnya diorang ni bebas? Bukan nak kata bebas. So kalau company tu sempat digulungkan sebelum La ilaha illallah. Sebab you see what happen kalau di tribunal tu, kalau buyers kan ramai, kan buyers ramai, and of course they have WhatsApp group. Katalah dalam dan katalah benda tu pula kondominium. Okay. So kalau satu atau dua orang berjaya di tribunal, it will open the floodgate dan lebih ramai yang akan datang. So these are the situation yang developer try to avoid. So what approach yang dia amalkan, jumpalah buyer, okay kita settle lah, kita bayar dan sebagainya, tapi discount kan. Settle out of court. Yes. So of course manusia ni ada berbagai-bagai cara mereka bertindak. Ada yang bila pemaju offer, okay tak apalah, 50% pun tak apalah, ambil lah, as long as you bayar dalam masa 7 hari, okay lah. Tapi ada yang nak semua dan willing to go all out to file the claim in court untuk dapatkan semua. Ada juga. So macam tu lah keadaan dia. So bergantung. Kalau macam ayat contoh orang offer, katalah sepatutnya dia bayar 10, saya bayar you 5, you ambil sekarang lah. Sekarang you mau saman saya pun lagi 1 tahun 2 tahun tak settle for another 5,000. Might as well you take 5,000, then you can renovate kan. So kita buat keputusan. Dan biasa juga rundingan di luar tribunal ni yang berlaku, mana out of court settlement, out of tribunal ni dia macam ada yang semasa berunding dia pun keras juga developer, tapi bila dah difahamkan tribunal, okay lah we talk, kita discuss. Ada juga. Okay. So that is an initiative by the buyer to get the developer to meet di meja rundingan. Okay. Dan di tahap tribunal ni tak perlu nak melantik peguam lah kan? Tak perlu. Tak perlu. Okay. Alright. So I think yang penting lah bila kita berbual tentang tribunal ni, Datuk, sekurang-kurangnya pendengar dan penonton kita tahu ada cara. Ada cara untuk kita nak tuntut. Antara langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan dengan meminda Akta Pemajuan Perumahan dan memasukkan punca kuasa untuk mewujudkan tribunal dan melantik tribunal serta bidang kuasa apa yang tribunal ada. Dan saya memikirkan tribunal ini juga adalah adil. Dia akan study case dan melihat apa sebenarnya tanggungjawab pemaju, apa sebenarnya permintaan pembeli, dan dua-dua pihak ni tidak boleh keterlaluan. Betul. Dan mungkin ada juga mungkin dijatuh hukum yang berpihak kepada pemaju kerana permintaan pembeli pun melampau-lampau dan tidak masuk akal kan. So I think this tribunal is fair lah. I'm sure it is. Yes. But it's actually Sebab exists. Untuk tuntutan defect pun, kalau tak puas hati, kita ada KPKT di bawah tribunal tu ada satu technical team. Saya rasa ini tak ramai orang tahu. So hakim tribunal atau presiden tribunal boleh meminta tim technical untuk buat inspection untuk mengenal pasti sejauh mana defect dan buat laporan lagi. So they will send the people, the team do the inspection, siapkan laporan, berapa costing. Dan boleh jadi dia cakap ni
pemaju dah repair ni. Tapi tidak ikut standard pembeli tu nak yang melampau-lampau pula so, kan. Those are very technical lah, sebab dari segi measurement lah, apa semua, ketebalan macam tali yang hollow, macam-macam lah. So they have that, the technical team, which I think is a commendable effort lah. So bukan senang. Kalau tidak, kita nak kena lantik kontraktor datang, because these people they are well versed with the profession. Dia tahu lah memang dia professional. So mahkamah biasanya will depend on harga yang dia recommend lah. Sebab kalau kita lantik kontraktor dari luar, kita tak tahu, mungkin dia dah bincang kan, markup lah harga, kita nak claim kat mahkamah, benda macam tu lah. Developer of course lah, they will quote the lowest price, yang penuntut the highest price they can achieve. So jom technical team ni yang akan datang. Okey Datuk, sebenarnya kita sangat seronok berbual dengan Datuk ni. Sebenarnya banyak lagi isu-isu yang nak kongsikan. Tapi sebelum akhir, nak tanya soalan terakhir lah pasal tentang nasihat Datuk kepada orang yang nak membeli hartanah moving forward 2024. Boleh tak just Datuk kupas sikit maybe isu-isu perundangan untuk sub-sale? Lelong tadi kita dah sentuh dalam part 1. Maybe sub-sale, just maybe 1 or 2 or 3 things, and what's a quick solution? Just a quick one. So sub-sale ni ada beberapa isu yang biasanya boleh menjadi pening kepala lah. Satu is keadaan rumah tu. Keadaan rumah tu. Sebab kita kena ingat dalam agreement kita dah tulis as is where is basis. So apa yang kita lihat, itulah yang kita dapat. Cuma kadang ada peguam yang tidak listkan item yang ada dalam rumah yang telah dipersetujui semasa dia melihat ataupun semasa viewing yang dibawa oleh ejen. So bila tak ada tulis, dan penjual ni pun mungkin ada niat yang disembunyikan, semasa ambil kunci semua hilang. Aircon hilang, lampu hilang, ada yang to the extent that grill pun hilang. Dia tak masuk dalam agreement. Ada. Kadang-kadang kita fikir biar betul, dia hacknya dinding tu, keluarnya grill. Ini tak masuk agreement, saya jual rumah saja, grill tak masuk. Dulu masa viewing kan ada benda ni. So dia sekarang ataupun janji-janji untuk merepair kan, ada leaking dan sebagainya, tapi bila sampai time tak repair. So itu satu isu lah. That's why we need to itemize. Kalau boleh ambil gambar tu, semua extra work lah sebenarnya. Nak kena ambil gambar, sebab lawyer tak pergi viewing. We we prepare the agreement based on information and document supplied by either the seller, the buyer and the agent. Memang kita pun dah bubuh satu provision dalam SMP mengatakan lawyer tidak akan bertanggungjawab untuk perkara-perkara ni. You can't expect us to go to accompany you to do the viewing. So ini satu, you have to itemize, you have to see properly. Dan semasa nak siap tu, nak ambil kunci tu, you tengok lagi sekali rumah tu, sama ada sama seperti apa yang you tengok. Sebab kadang-kadang isunya kecil je. Bila pergi bayar ambil kunci, tengok rumah gila punya bersepah pun ada juga. So ini pun saya susah sikit nak brain. Engkau nak jual kan? Betul, saya Allah kesih. Hire lah cleaner 100-200. You baru jual rumah kan, dapat balance kan, budget lah sikit. Cuba kalau you yang beli rumah, you datang dapat rumah macam dalam keadaan macam tenant yang tinggal tak bayar tu, yang dengan sampah apa semua, ataupun janji nak potong pokok ni, rumput, lalang apa semua, potonglah sikit. Upah bangla baru RM50 kot. Tapi ada orang yang attitude macam ni. So kita sebagai buyer frust lah kan. Dan lepas tu dia nak mengadu ke siapa, tunjuk kat lawyer ni gambar rumah macam ni. Aduh, itu satu. Yang kedua, timing untuk bagi kunci. So kita dah beritahu seller, okay, duit nak keluar ni. So by the time duit dapat, you have to deliver the vacant possession, ataupun dalam bahasa mudahnya, kena bagi kunci lah. Okay. Standby lah. Tapi bila sampai timenya, yang buyer pula, okay fine, dia dah rasa, okay, lawyer dah beritahu ini, dia dah sound dia punya landlord, saya nak keluar hujung bulan ni. Dia pun dah siap-siap nak pindah. Duit sampai, seller tak nak keluar. Dia kata, saya boleh jumpa rumah lagi lah, atau barang dalam rumah saya banyak lah, boleh minta tangguh ke lagi sebulan. So of course buyer tak nak. Saya nak pergi mana ni? Saya dah nak keluar ni. Ni rumah saya dah ni, duit dah standby ni. So buyer, seller pula kata, tak apalah, duit tu simpan je dengan lawyer dulu, saya boleh nak ambil pun. So bila saya tak ambil,
kira saya belum selesai lah. Dia cuba pakai trik itu pula. Sedangkan dalam agreement mengatakan the moment the lawyer gets the money, dah deemed as paid, you kena keluar lah. So kalau seller ni berkeras, buyer nak ngadu kat siapa? Mengadu kat lawyer juga. Lawyer nak buat apa lagi? Itu dua isu utama lah dalam kes subsale. Satu, rumah yang dibeli bila dapat kunci tidak seperti yang digambarkan, ataupun ada janji-janji yang tidak dipenuhi oleh seller. Yang kedua, timing untuk masuk tu. Normally itulah. Yang lain-lain tu memang ada lagi lah isu-isu pening kepala, macam pemaju dah bankrupt dan sebagainya. It will prolong the case lah. And timing ni pun akan menyebabkan mungkin earnest deposit atau the full deposit tu pun akan burn dan sebagainya. Itulah isu-isu timing dalam perjanjian lah kan. Okay, so Datuk, thank you so much. Kongsi sedikit lah antara isu-isu yang biasa dihadapi dan ada jugalah bagi solution. Okay, sebelum kami nak berakhir dalam podcast kali ini, kami nak tanya Datuk, apa sebenarnya nasihat? Maybe you can take an angle of Pelabur Hartanah because that's who you are. And most importantly for this podcast, Ahyat nak Datuk ni mewakili macam suara peguam-peguam. So apa nasihat kan? Kami ni peguam ni tak naklah kau ni terkena. So please jaga. Okay, what is that nasihat that you want to give them as a peguam? Maybe either one or you want to take both before we want to ask about how we can support you. Okay, sebagai nasihat dulu. Actually susah juga nak menasihatkan peguam ni. Bukan semuanya self-opinionated. Semua pun pandai. Kan? So dia tahulah apa yang sepatutnya dibuat, apa yang tak sepatutnya dibuat. Dan peguam ni pun manusia juga. Sama juga macam profession lain. Ada yang boleh kita bergantung harap, ada yang kadang-kadang dia alpa ataupun terlepas pandang dan sebagainya lah. Jadi terpulang kepada anak guam untuk memilih dan melantik peguam yang boleh dipercayai untuk mewakili mereka. Dan dalam konteks hari ini ialah untuk pembelian dan penjualan rumah lah. Okay? Itu nasihat saya lah. Dan harapan saya pula ialah yang pertama, kalau kerajaan boleh mempercepatkan adanya Residential Rent Act tu. Ini dah banyak kali kita bercakap pasal ini untuk akta rumah kediaman, akta sewa rumah kediaman. Sebab macam kita tahu pun, kita ada banyak buat sublet, kita ada, maksudnya demand tu ada untuk orang menyewa kan, dengan geng-geng yang tak nak beli rumah dan nak sewa. But we don't have a proper law yang telah enacted untuk attend kepada isu-isu yang timbul daripada penyewaan rumah. So ada banyak isu ni. Itu satu. Yang kedua, kita juga sedang memikirkan, sebab ada ahli kita nak membawa perkara ni dan sedang dalam masih di peringkat awal kajian untuk membuat satu sale and purchase agreement yang syariah compliant. Sebab kebanyakan SMP hari ni, kerana adanya perkataan interest, late payment interest dan sebagainya, maka dia tidak sepenuhnya comply. So isunya ialah bila kita ada satu sale and purchase agreement untuk beli rumah yang kita nak duduk, ada yang dia agreement itu tidak 100% syariah compliant, tapi kita gunakan SMP tu pula untuk ambil Islamic loan. So dia punya correlation tu tak ada cacat sikit lah. Tak congruent. Cacat betul-betul. So itu yang kedua lah. So satu tadi Residential Rent Act, yang kedua Islamic, yang ketiga ialah bagaimana kita boleh kembali untuk ada situasi transaksi hartanah yang berhemah. Sekarang ni tak berhemah ke? Berhemah kan kita ada banyak tadi yang creative ways of buying houses. Okay. Yang kalau saya nak cakap gunakan perkataan lebih beretika, dia nampak lebih stringent, lebih strict. Yang berhemah tu kita boleh slowly kembali kepada ketika di mana kita membeli rumah ikut market value yang sebenar, dan tidak ada putaran-putaran alam, tanpa putaran, dan deposit ready, dan ada deposit. Zaman sekarang orang beli rumah dia tidak ada deposit. Dia dapat deposit lagi. Allah. Okey, yang itu sebenarnya ada topik yang lain yang kita nak bincangkan. In fact, yang apa tu, akta sewa kediaman, akta sewa rumah kediaman. Rumah kediaman ni pun saya sebenarnya banyak nak bincang dengan Datuk sebenarnya, tapi tak sempat kali ini because I think Malaysia needs that.
Kita sangat-sangat perlukan untuk isu-isu penyewa ni, and I don't even want to start because nanti kan jadi 3 jam. Kalah pula interview dengan negarawan pula nanti kan dah jadi 3 jam. Okey, Datuk, so apa nasihat kepada pembeli-pembeli rumah mungkin kali pertama untuk 2024? Persiapan 2024. Okey, yang bila kita nak beli rumah, saya ingat ni pun dah banyak nasihat-nasihat yang macam ni oleh ramai orang. Kita kena ada persediaan lah. Sebab bila kita beli rumah ni semuanya memakan duit. Satu, persediaan untuk membeli kan. Kalau sebab sekarang mungkin ada pengecualian duty stamp dan sebagainya, kita boleh ambil lah peluang itu. Dan mungkin ada pihak yang layak untuk ambil loan 100%. So kita ambil peluang itu sebagai pembeli rumah pertama. Yang kedua, beli rumah ni ada kos. So kita perlu ada simpanan. Simpanan ni bukan hanya untuk kecemasan. Kita kena buat juga tabung simpanan untuk membeli rumah. Sebab kos-kos sampingan itu kan, paling tidak pun betul. Nak kena beli langsir, beli basic furniture, itu semua pakai duit. Kos pindah, ambil lori untuk pindah pun duit juga. So kalau semuanya bergantung pada loan, macam mana, saya tak faham macam mana nak boleh survive ni untuk memiliki rumah sendiri. Yang ketiga, pilihlah rumah yang bersesuaian dan dalam kemampuan kita. Especially yang paling kali pembeli rumah kali pertama. Jangan bimbang sebab rumah ni banyak. Kita boleh upgrade dari masa ke semasa bila kita punya keadaan kewangan lebih baik, dan kita boleh upgrade. Kalau kita tunggu juga, sebab ada orang nak tunggu kedudukan kewangan dia bertambah baik baru nak beli, tak apalah, terpulang pada dia. Tapi kalau kita membeli sekarang dalam kemampuan kita dan kemudian kita nak upgrade, at least kita dah ada satu produk ataupun satu item yang boleh kita jadikan modal untuk kita upgrade. Kita boleh jual. Dan mungkin ada untung sikit dan kita boleh gunakan tu sebagai modal untuk kita upgrade kan, sebagai membayar deposit. So sebab dalam life ni dia kena sentiasa ada objektif untuk progress, ada peningkatan, kan? Ada progress. Progress tu bukan downward, upward. Kan? So itulah yang kita kena fikir. Sebab ada banyak sangat ilmu dalam media sosial, buku, sifu yang bertanggungjawab, yang mengajar dan sebagainya. So kita adalah sikit ilmu untuk pembelian hartanah ni. Wow. So tuan-tuan dan puan, kali ini kita sangat-sangat bertuah dapat bersama dengan Presiden Harta Guam, sahabat saya Datuk Nazri Mustafa, dah menjadi peguam selama 30 tahun. Wow. Dan podcast kali ini kami akan pecahkan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama tu bercerita tentang hartanah in general, dan bahagian kedua tadi tu kita bercerita tentang isu-isu undang-undang dan solution kepada isu-isu itu. Kita sangat-sangat bertuah, alhamdulillah. Datuk, the final question, bagaimana kami boleh support Datuk? Bagaimana kami, mungkin ada yang menonton, ada yang gembira, ada yang seronok. Macam mana kita nak follow Datuk kat mana, and what's your firm? Ni saya yang bertanya. Okay, so how do we support you? Okey, kita, nama firma saya tu Nazri Azmi Islinda di Bandar Seri Mahisuri Ceras. Kita dah wujud, saya dah praktis 30 tahun dan kita dah wujud lebih kurang 25 tahun firma saya. Dan kita untuk setakat hari ni kita mempunyai 12 peguam yang semuanya fokus kepada bidang hartanah, dan juga kita sudah ada jabatan untuk human resource ataupun kes-kes yang melibatkan pekerjaan employment ni, dan juga kes-kes syariah. So bolehlah kalau untuk menimbangkan, untuk melantik kita menguruskan urusan hartanah, pemilikan hartanah mereka lah. So office kat mana tu Datuk? Office di Bandar Seri Mahisuri Ceras. Dan kita ada website kita juga, naillaw.my. Nailllaw, NAILLAW.my. So untuk dapatkan maklumat lanjut tentang firma kita, bolehlah layari website tersebut dan semua maklumat ada di situ. Atau mereka nak terus follow Datuk kat mana? Boleh follow di Facebook. Nazri Mustafa. Nazri Mustafa, berapa F tu Datuk? 1 F. 1 F. So Nazri Mustafa. Saya. So Datuk pun sangat aktif dan banyak memberikan ulasan dan pandangan. Dan kadang-kadang nakal-nakal kat dalam posting-posting Facebook tu. So so thank you so much Datuk. Dan sebagai penutup lah, ada dua frasa lah yang saya nak kongsikan. Yes please, sebagai penutup Datuk. Yang satu, jangan kita terus menyewa sampai satu hari nanti kita tidak ada hartanah di tanah air sendiri. Jika kita terus menyewa dan tidak memiliki.
Apa jadi kalau kita pada suatu hari nanti tidak memiliki hartanah di tanah air sendiri. Wow. Yang kedua, saya ternampak satu poster kemarin ditulis dalam bahasa Jawi. Kita jangan terlalu bertolak ansur sampai satu ketika kita ditolak beransur-ansur. Saya rasa sangat deep lah perkataan tu. Wow. Dia mesti ada tolak ansur dalam hidup. Ya. Tapi jangan terlalu bertolak ansur dengan sehingga mana-mana kita pihak, sehingga kita sebenarnya ditolak beransur-ansur, secara beransur-ansur. Tanpa kita sedar. Dan it's so related kepada hartanah. Yeah. And I mean a lot of things in life as well. But saya memandangkan dari perspektif hartanah. Kalau orang Melayu kita ni terlalu bertolak ansur, maka kita akan bertolak ansur tu bukan maksud bertolak ansur dengan bangsa-bangsa lain saja. Dia boleh jadi bertolak ansur dengan diri kita juga. Kan kita tidak bertolak ansur, tak payahlah kita beli rumah tu, bertolak ansur juga kan. Tak payahlah simpan duit, kita tunggu je lah harta warisan tu, bertolak ansur kan. Kita bertolak ansur dengan kehidupan kita. So macam mana ayat tu tadi? Jangan kita terlalu bertolak ansur sehingga kita ditolak beransur-ansur. Begitulah ending yang luar biasa. Being rejected, being sidelined bit by bit. Wow. Okay. So saya rasa podcast kali ini sangat-sangat luar biasa. Thank you so much kerana guest saya sangat-sangat luar biasa juga, pengalaman yang sangat-sangat luas. Banyak sangat lagi yang saya nak tanya Datuk, tapi tak ada masa. Saya harap anda semua dapat manfaat daripada perkongsian yang kita telah kongsikan ini, sehingga kita nak berjumpa dalam podcast yang akan datang. So sambil-sambil itu boleh follow Datuk Nazri Mustafa, Nazri Mustafa di Facebook, dan terus support Ahya Ishak Show. Dan sehingga kita bertemu, bagi anda kalau ada cadangan-cadangan topik atau cadangan-cadangan orang-orang tertentu yang nak Ahya jemput untuk segmen podcast yang seterusnya, boleh tulis di komen. Kita akan baca semua komen dan kita akan reply kepada semua komen. Dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.